Kami sekarang ni masih lagi dalam proses untuk menghantar barang-barang keperluan kepada penduduk perkemahan ini. Salji sedang lebat, tetapi keperluan mereka tiada untuk menghangatkan kehidupan mereka dan makanan juga tiada. Jadi bayangkan, walaupun dengan nilai yang sekecil ini, mungkin dalam RM10, RM20, tetapi sebenarnya bagi mereka keperluan ini begitu mendesak untuk mereka beli makanan, untuk mereka beli keperluan untuk memberikan kehangatan daripada kayu api dan minyak diesel. Teruskan bersama dengan kami, teruskan sumbangan untuk kita selamatkan mereka. Saudara, kebanyakan anak-anak kecil dan warga tua mati kerana kesejukan yang melampau. Khemah mereka musnah. Hujan dan salji membantai, menambah penderitaan mereka. Ayolah bersama-sama dengan kami, Peduli Insan. Kita bantu mereka. Anda mampu lakukannya. Ya, sumbangan anda selamatkan mereka, dan bersama dengan saya iaitu Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengerusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat, alhamdulillah. InsyaAllah dah bersedia Ustaz untuk InsyaAllah. Ustaz pun insyaAllah akan ke sana untuk memberikan sedikit bantuan kepada mereka, insyaAllah ya. InsyaAllah. Ya, dan kalau kita tengok Ustaz tadi, keadaan sungguh menyedihkan, sungguh sejuk ya. Macam mana, duk terbayang-bayang macam mana kita dekat sini yang aircon sekejap pun rasa macam dah cukup sejuk dah. Betul. Bagaimana anak-anak kecil yang baru dilahirkan itu kan berada dalam keadaan yang cukup-cukup sejuk tu. Dan Ustaz akan insya-Allah akan ke sana pada 13 hari bulan insya-Allah untuk mengulurkan bantuan dan sebagainya. Dan mungkin sebelum ni Ustaz dah pernah pergi dah. Cerita sedikit pengalaman ketika musim sejuk tu. Macam mana Ustaz perasaan time tu? Betul. Pertama sekali ketika mana kita sampai di sana, kita lihat kita sebelum ni dengar cerita tentang salji ni nampak cantik, sejuk. Tetapi hakikatnya akan jadi berubah bila kita tak ada persediaan yang secukupnya. Kami ketika mana datang bawa pakaian yang kita kata boleh tahan mungkin sampai -10, -20. Itu pun kesejukan yang kita kata cukup sampai sini. 10 minit di luar, lebih baik kami duduk dalam kereta sebab kesejukan tak tahan. Kita bercakap, kita tak mampu nak bercakap dengan kadar yang biasa sebab kerah kita punya mulut kita. Dan bayangkan macam mana mereka yang duduk di dalam kemah yang beralaskan kain kanvas, kesejukan dia di luar dengan di dalam lebih kurang sama. Saya cuba masuk dalam, saya cuba rasa apa yang mereka rasai. 10 minit saya tak mampu, dan bagaimana mereka hidup sepanjang musim sejuk dalam keadaan yang macam tu. Jadi tak heran lebih daripada puluhan yang mati ketika mana musim sejuk yang lalu disebabkan oleh hanya semata-mata kerana kesejukan. Allahu Akbar. Dan keadaan terkini di sini apa bagaimana Ustaz? Dia macam mana? Keadaan terkini. Jadi keadaan dia kita kata dengan bilangan yang hampir jutaan mereka-mereka yang tiada kediaman. Kemudian masuk musim sejuk di bulan 1 ini adalah bulan yang paling kritikal. Bukan setakat sejuknya mencucuk sehingga minus di bawah sifar, tetapi dalam masa yang sama jika kawasan itu tidak sesuai, dan kebanyakan seperti itu, datangnya air bah yang datang merosakkan kemah-kemah dan menyebabkan mereka tak mampu untuk tidur dan menetap dalam kemah mereka selama 2-3 hari dalam keadaan di luar sangat-sangat sejuk yang boleh membunuh. Jadi bayangkan kalau kita di Malaysia banjir, kita terpaksa mencari penempatan sementara. Mereka berada di penempatan sementara, dan penempatan itu sangat-sangat kita teruk untuk mereka diami, dan kita kata begitu sayu untuk kita fikirkan sebenarnya. Dan kalau kita tengok kan Ustaz ni kan seperti yang tertera di kaca TV sekarang ni, masya-Allah sedihnya bagaimana keadaan mereka. Dalam kem-kem yang seperti ini mereka tidak ada parit yang sesuai, tidak ada sistem yang boleh menjaga kawasan tersebut daripada banjir, tetapi mereka terpaksa berhadapan dengan keadaan yang seperti itu. Ya, betul. Dan Ustaz, bila kita dengar mengenai Syria ni, kita fahamlah mereka merupakan pelarian yang terkesan akibat daripada perang dan kini dengan musim sejuk dan mengakibatkan kebuluran dan sebagainya kan. Dan apa sebenarnya antara menurut
Peduli Insan sendiri, apa antara keperluan yang paling mereka memerlukan setakat ini, Ustaz? Ya, Ketika musim sejuk keperluan ini. untuk keperluan di musim sejuk ni Peduli Insan melihat ada 3 ataupun 4 perkara paling asas. Yang pertama sekali kita kata pemanas serta bahan bakar yang mana untuk digunakan untuk memberikan kehangatan, mengurangkan kesejukan. Kesejukan tu kan. Yang kedua, ada setengah orang tak mampu untuk nak dapatkan panas, kita sediakan selimut. Selimut masih boleh digunakan tetapi tak tahanlah, tapi masih kita kata membantu. Dan yang ketiga adalah makanan, yang mana makanan ini sangat-sangat kita kata kritikal lah. Maksudnya kita nak menjaga badan mereka supaya lebih kuat untuk bertahan. Dan seperti mana saya sebut, mereka hidup 80% daripada mereka itu hidup di bawah paras kefakiran. Jadi makanan hanya tunggu daripada sumbangan. Jadi ini tanggungjawab kita lah untuk kita bantu. Untuk membantu mereka. Dan difahamkan Peduli Insan pun mempunyai beberapa pakej ya Ustaz, untuk kita memberikan sumbangan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Kalau kat sini insya-Allah dengan adanya kerajaan memberi kepada kita Aisyina dan sebagainya, guna kesempatan ini sedikit untuk kita membantu mereka yang betul-betul memerlukan bantuan kita. Mereka tidak berdaya Ustaz, difahamkan hanya 10% saja yang bekerja, betul Ustaz? Itu pun sekiranya diperlukan, ada yang bekerja di kilang roti. Dan keadaan-keadaan ketika itu yang memerlukan tenaga mereka, maka mereka akan bekerja. Jadi gunakan sebaik mungkin, insya-Allah sama-sama kita hulurkan bantuan seperti yang nombor tertera di kaca TV anda. Sebarang soalan boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV, ataupun kalau Ustaz, kalau mereka yang tak mampu dengan pakej-pakej yang disediakan tapi tetap ingin membantu ataupun memberi sumbangan, bagaimana Ustaz? Boleh ke? Boleh, insya-Allah. Kita sentiasa mengalu-alukan sebarang sumbangan. Bahkan kalau tak mampu sumbang pun kita berdoa untuk mereka, asalkan kita berikan sesuatu. Jadi kita tidak menghadkan, maksudnya mesti kena bagi sumbangan banyak mana sekian, tapi setiap sumbangan walaupun sekecil RM1 ataupun RM5, jadi itu sangat-sangat membantu. Yang mungkin kita kata RM1 itu tak mampu untuk kita beli makanan untuk makan tengah hari kita, tetapi dengan RM1 itu sebenarnya bernilai menyelamatkan nyawa saudara-saudara kita yang pada di sana sebenarnya. Masya-Allah. Dan Ustaz pernah kongsikan sebelum ini, krisis kemanusiaan di Syria adalah antara krisis yang terburuk lah Ustaz, kan? Dan dalam sejarah, dan itu merupakan perkara yang sepatutnya kita membantu mereka. Mereka betul-betul memerlukan bantuan kita. Kalau kita tengok keadaan mereka ni macam dah jauh ketinggalan. Maksudnya nak dibandingkan dengan kita sekarang ini pada tahun 2021, begitu bagaimana kecanggihan yang kita menerima dan sebagainya, dan bagaimana mereka keadaan sekarang ini yang begitu taif, maaf saya cakap Ustaz, begitu menyedihkan. Dan mereka ni perlukan bantuan kita Ustaz. Bukan kalau boleh, bukan saja kita doa, mungkin sedikit sumbangan yang boleh kita hulurkan, ataupun kalau boleh kita tengok ada banyak pakej yang disediakan oleh Peduli Insan. Kita tak perlu ke sana, tapi apa yang boleh kita berikan adalah dengan sumbangan ini Ustaz. Betul-betul cukup bermakna, insya-Allah. Ya, dan kalau kita tengok, saya percaya dan saya tekankan dalam diri, dan ini yang saya yakin, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala mungkin tanya kepada mereka satu hari nanti di hari akhirat, siapa yang buat kekejaman ni kepada kamu. Dan tapi dalam masa yang sama kita jangan lupa bahawa mungkin Allah Subhanahu Wa Taala akan tanya siapa yang ketika mana kamu ditindas yang akan menghulurkan sesuatu kepada mereka. Jadi kita mau ketika mana mereka angkat tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, mereka ni nama sekian-sekian yang di Malaysia, yang kami terima sumbangan mereka, dan kita percaya itu akan membantu dan itu akan membahagiakan kita dan membahagiakan mereka. Dan saya percaya bahawa sebesar mana mereka memerlukan kita, tidak kurang kita memerlukan mereka untuk menjadi jambatan antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Masya-Allah. Sebenarnya apabila mereka diuji, bukan bermakna mereka saja diuji, tapi sebenarnya kita semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita mengeluarkan duit kita untuk membantu mereka. Dan saya doakan Ustaz dan juga tim Peduli Insan, insya-Allah moga dipermudahkan segala urusan untuk berangkat ke sana 13 hari bulan nanti. Insya-Allah. Dan kalau anda ingin mengulurkan bantuan, memberikan bantuan kepada mereka, belum terlambat lagi sebelum 13 hari bulan, insya-Allah. Cepat-cepat boleh terus hubungi nombor tertera di kaca TV anda, ataupun kalau ada nombor akaun dekat situ, boleh terus transfer berapa amount yang anda sudi untuk membantu mereka. InsyaAllah dengan bantuan kita dapat menyelamatkan nyawa mereka, insyaAllah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Muhammad Luqmanul Hakim Muhammad Rizwan selaku pengurusi Pertubuhan Peduli Insan Malaysia. Terima kasih banyak Ustaz. Hati-hati nanti ke sana saya, insyaAllah. Okey, dan para penonton semua, kita pun nak berhenti berehat seketika. Kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.